KPM. Rambutku ikan mayang cantik berseri. Mahkotaku yang ku jaga dari dulu lagi. Apakah tu? Mengelilingi cerminku yang lagi cantik dari rambutku? Siapa yang menciptakan kamu ni? Itu je lakonan Kak Vika serba sedikit hari ini di Club Craft Didik TV. Okey, hari ini kita nak belajar apa ya adik-adik? Mesti adik-adik tertanya-tanya ya. Nampak bunga, ada cermin. Mungkin sesuatu yang sangat unik dan menarik seperti biasa. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan dulu profil guru kita. Jom. Itulah dia Cikgu Nizam kita. Seronok ke tak seronok? Bersama Cikgu Nizam sentiasa kita akan mendapat ilmu baru tentang pendidikan seni visual dan juga craft. Cikgu, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam, Fika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sihat, Cikgu. Alhamdulillah. Wah, Cikgu, sudah sampainya ke episod kita yang seterusnya. Yang kedua. Untuk yang kedua, inovasi sarang telur ya, Cikgu? Ya, betul Fika. Ya. Tapi sebelum kita mengotorkan tangan kita, Cikgu, jom kita amalkan SOP dulu. Okey. Jadi cikgu saya persilakan. Okey. Dan saya juga. Baiklah cikgu, apakah kali ini yang kita nak buat cikgu? Okey, kalau Fika tengok ini adalah kesinambungan daripada episod yang sebelum ini. Masih lagi inovasi sarang telur. Okey. Sebenarnya kita nak menghasilkan satu produk yang kita sebut sebagai Flora bingkai cermin. Kalau Fika dapat tengok tu Cantik cikgu. Okey, Flora mewakili tema bunga yang ada kat situ. Okey, dan cermin tu sebenarnya kita nak naik taraf ataupun kita nak upgrade. Kadang-kadang kita ada cermin di rumah. Betul. Tapi dia plain saja. Kan? Okey, so hari ini kita nak ambil kesempatan. Kita nak upgradekan bingkai cermin yang kita ada kat rumah. Okey, upgrade ya cikgu. Ya. Dan saya rasa kaedah mengecat bunga tu pun macam ada upgrade sikit daripada episod yang lepas. Betul. Ada sedikit kelainan. Okey. Mungkin dari segi strok, bagaimana kita mengendalikan berus tadi. Baiklah cikgu. Dan sebelum mulakan apa-apa ya adik-adik, kita mestilah ada bahan-bahan dan alatan kan cikgu? Betul Fika. Apa yang kita nak guna hari ini? Okey, hari ini antara alat yang kita akan gunakan, kita ada masih lagi menggunakan pistol perekat panas, tetapi ini optional. Optional. Sebab kita juga boleh menggunakan staple gun. Staple gun. Okey, staple gun biasanya kita akan gunakan bersama dengan dawai kokotnya lah. Alright. Okey. So staple gun sebenarnya kita akan tahu mengendalikannya Fika tahu cikgu. Kalau dari jauh saya dengar pap macam tu je. Agak bising sedikit tapi sebenarnya dia lebih tahan kalau kita berbandingkan dengan perekat panas ini. Lagi kukuh ya cikgu. Lagi kukuh. Okey. Kemudian kita juga perlukan pisau, mungkin untuk proses pemotongan, atau kita ada opsi yang kedua, kita boleh gunakan gunting. Okey, sebab hari ini kita nak menggunting kotak pula. Kotak pula. Selalunya kalau kita order makanan secara online. Ataupun delivery, kita akan dapat banyak kotak. Betul cikgu. So, daripada kita buang begitu saja Fika, hari ini kita nak gunakan kotak ini sebagai bahan juga untuk menghasilkan helaian daun. Kita dapat lihat satu kelainan. Sebelum ni kita hasilkan daun kecil. Ni agak besar nanti kita tengok macam mana nak hasilkan. Ya cikgu. Jadi cikgu masih setia dengan konsep kita menggunakan bahan kita semula. Ya, bahan kita semula. Okey, bahannya lain kita perlukan Fika. Okey, apa dia? Bingkai cermin. Bingkai cermin. Nampak? Plain saja. Biasa saja. Tak menarik. Kita nak menaik taraf agar bingkai cermin ni menjadi lebih menariklah. Okey. Kemudian kita juga perlukan kita sebut sebagai board ataupun papan lapis ke papan yang kita boleh jumpa. Okey, tapi papan ni cikgu dah spraykan. Dah menggunakan cat semburan. Cikgu pilih
warna hitam. Warna hitam. Cuma dalam studio ni tak sesuai lah sebab dalam tempat yang tertutup. Langkah keselamatannya adalah kalau kita nak menggunakan spray ni, kita perlu tempat yang terbuka. Sebab ia akan boleh mengganggu pernafasan kita. Jadi kita cikgu buat dahulu. Cikgu dah sediakan terlebih dahulu. Kemudian bahan lain yang cikgu perlu hari ini adalah macam biasa kita perlukan pelbagai jenis warna akrilik. Dan juga rod perekat panas. Okey, cikgu. Seperti yang saya lihat juga, kita punya papan ni mesti lebih besar daripada cermin ya, cikgu? Ya, sebab kita perlukan ruang untuk nanti kita nak merangkaikan ataupun melekatkan bunga-bunga tersebut. Ya. Okey, jadi kita perlukan sedikit ruang. Okey, sebab baiklah, kalau kita kekal dengan frame yang kecil ini, ruang agak terhad. Terhad kan, cikgu? Nak tampal pun susah. Yeah. Dan cikgu, kalau anda lihat di sebelah Cikgu Nizam, cikgu, ada di atas tu apa, cikgu? Macam telinga je. Ini nanti. Kalau Fika biasa tengok, cikgu biasa gunakan ranting. Memang kegemaran cikgu tu. Sebab benda yang kita mudah jumpa. Ya. Tapi tu nampak. Yang ni ya, cikgu? Ya, nanti cikgu nak minta Fika untuk catkan. Cat. Okey. Kalau kita tengok ini warna asal ranting tersebut. So mungkin kita boleh warnakan dengan warna putih. Warna putih lagi atau menarik. Atau warna apa Fika nak? Warna saya suka pink, tapi tak sesuai lah ranting warna pink kan, cikgu? Boleh mungkin ke? Boleh sebab konsep kita adalah agak feminin yang ini kan. Kita nak hasilkan flora bingkai cermin. Jadi boleh lah. terpulang pada Fika kalau Fika nak warnakan warna pink pun terpulang. Okey. So tugas Fika nanti adalah mewarnakan ranting kita ni. Cikgu. Okey, saya tidak sabar lagi dan saya harap murid di luar sana bolehlah mencapai apa yang ada di rumah seperti yang kita ada di sini, dan kita akan berehat sebentar dulu ya adik-adik semua. Jumpa selepas ini di Club Craft Didik. Kembalinya ke rancangan Club Craft Didik berteraskan seni visual dan juga craft bersama cikgu kita yang sangat popular, Cikgu Nizam. Ya, Fika. Cikgu, maaflah hari ini saya tak ada pantun untuk cikgu, tapi saya rasa mungkin aktiviti bersama cikgu sungguh bermakna bagi saya. Okey. So, apa yang kita nak buat ni, Fika? Proses yang berikutnya adalah kita nak catkan bunga. Kita dah belajar bagaimana nak memotong bunga ni daripada episod sebelum ni daripada sarang telur. Okey. Cumanya reka bentuknya agak sedikit bulat di bahagian penghujung kelopak. Beza sikit. Hari tu tajam. Hari tu tajam. Betul. Sekarang kita buat dia dalam bulat bentuk agak bulat ataupun curve kan. Okey. Cikgu rasa sama saja teknik untuk memotong. Jadi tak perlu cikgu terangkan sebab kita dah belajar dalam episod sebelum ini. Boleh, so cikgu. apa yang kita nak buat, kita nak catkan bunga ini kelopak demi kelopak. Okey, kelopak demi kelopak. Okey, sambil tu nanti Fika akan mewarnakan ranting tersebut. Boleh, cikgu. So kita sangat mudah. berjalan serentak. Okey. So kita boleh jimatkan masa kita. Boleh, cikgu. Jadi warna apa yang cikgu nak gunakan? Cikgu akan gunakan, Fika nak bunga ni warna apa? Kita bagi oren nak, cikgu. Oren cikgu kena gunakan dua warna. Iaitu merah. Campur dengan apa Fika kakak? Kuning. Okey. Kemahiran untuk mencampur warna ni kita akan belajar dari semasa ke semasa. So bila kita bereksplorasi, satu pengetahuan baru kita akan dapat. Baiklah, cikgu. Okey, so Fika nak warnakan ranting warna apa? Okey, saya nampak di sana warna putih. Cantiklah, cikgu. Saya buat warna putih lah. Putih boleh juga ya. Okey, so cikgu bagi Fika akrilik dalam bentuk botol. Okey. Jom kita mulakan, Fika. Jom, cikgu. Okey, so cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan warna orange. Kita perlukan warna kuning. Okey. Sebenarnya saya sengaja nak minta oren sebab saya nak siap lagi cepat dari cikgu. Okey, patutlah cikgu kena campur warna. Fika pilih warna yang tak ada. Ya, senang sangat. Okey. Cikgu, macam biasa kan kita gunakan hashtag apa ya, cikgu, untuk Club Craft Didik ni? Okey, hashtag kita adalah seni untuk semua. Okey. Fika, ini warna kuning tadi cikgu dah campur dengan merah. Jadilah oren. Okey, kita dapat oren yang tidak terlalu nilainya tidak terlalu kuat. Nilainya tidak terlalu kuat. Dia seperti seolah-olah nak ke pastel macam tu, cikgu. Betul. Cikgu suka warna-warna yang demikian kerana ia tidak, sometimes mata kita tidak terlalu terganggu apabila melihat. Yalah. Sedap mata memandang kan, cikgu? Betul. Okey.
So, kita dah dapatkan warna oranye atau warna jingga. Kita juga perlukan warna putih. Oh. Jadi cikgu akan warnakan warna putih tu di semua bahagian Kelopak. Okey, cuma bahagian tengah tu nanti kita akan melakukan sedikit proses rendering di mana kalau kita dapat lihat ada kesan tekstur yang berjalur tu. Oh. Seolah-olah berpancar pada kelopak bunga tersebut. Seolah-olah macam lampu juga cikgu. Okey, so kita dah hasilkan demikian. Okey, cikgu tunjukkan. Kita warnakan dengan warna putih terlebih dahulu. Okey, semua kuntuman bunga tersebut walaupun warna yang berbeza berbanding dengan warna jingga ini ataupun orange ini. Okey, menggunakan teknik yang sama. Keseluruhan kelopak itu kita warnakan dengan putih terlebih dahulu. Okey, faham cikgu. Ada teknik-teknik ni ya cikgu. Kalau tak warna dia tak keluar cantik lah kan. Kita nak menunjukkan sedikit perbezaan dengan apa yang kita dah lakukan sebelum ini. So paling tidak murid-murid di rumah akan dapat satu ilmu yang baru. Tadi cikgu nampak Fika sapukan dengan air sikit kan? Betul. Okey, tapi kalau Fika nak lebih legap, ambil direct daripada tiup. Okey, dan sapukan terus kepada ranting tersebut. Jadi tak perlu campur air lah cikgu. Alamak, saya dah tersilap tadi. Tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Tadi cikgu dah letakkan warna kuning di bahagian tengah. Okey, sekarang kita nak dapatkan kesan berpancar tadi. Baiklah cikgu. Okey, mungkin kita blend sikit. Macam biasalah seperti sebelum ini kita blendkan sikit dengan warna putih. Okey, kemudian nanti baru kita hasilkan kesan berpancar tadi tu untuk mewakili urat pada kelopak bunga. Jadi kita seolah-olah menarik warna tu sedikit ke atas. Betul. Now cikgu nak hasilkan kesan berpancar tadi. Kita perlu render secara berhati-hati sedikit sebab kita tak nak warna putih itu tertutup. Okey. Perkataannya render ya cikgu? Macam membuat grafik pula. Betul. Kita dah dapat. Ini satu contoh bagaimana kuntuman bunga kita boleh kita warnakan. Okey. Sama saja caranya kita aplikasikan kepada semua kuntuman bunga yang kita ada. Okey cikgu. Okey. So kalau Fika dapat lihat kita dah ada macam-macam warna, cuba Fika tunjuk sikit dekat kamera. Betul. Okey, baiklah. Sebentar tadi Cikgu Nizam telah warnakan warna oranye dan kita ada hijau. Bunga warna hijau pelik sikitlah. Bunga warna hijau. Cikgu suka warna hijau, sebenarnya warna favourite cikgu. Warna sedap mata memandang. Nampak hijau ada dua tona yang berbeza. Ya, cikgu campur warna apa ni? Itu cikgu tak campur. Cikgu ambil daripada tiup terus. Oh, wah. Cantik colour hijau ni. Okey, dan seterusnya warna mungkin oranye gelap sikit ya cikgu? Okey. Macam-macam warna ada tu kat situ tu, Fika. Kuning. Warna hitam ada tak salah cikgu? Hitam ya cikgu? Cuba Fika tengok. Wah, cikgu ni macam dark sikit. Okey. Warna hitam dan warna kelabu adalah warna yang kita sebut sebagai warna neutral. Begitu juga dengan warna putih. Perbezaan ya. Baiklah cikgu, kita telah pun membuat bunga. Selepas ni kita nak buat apa cikgu? Okey, selepas ni kita akan menghasilkan daun. Fika tunjuk sikit daunnya dah siap tu. Daun kita ini dia. Nampak tu. Okey, Macam macam mana kita nak hasilkan daun ini? Okey. Apa yang kita perlukan adalah kotak yang kita akan kitar semula. Okey, kita dapat lihat kotak ini. Ini cikgu order daripada delivery delivery. So kita buka untuk lebih mudah lah. Sebab kalau kita nak melukis pada permukaan kotak yang 3 dimensional tadi tu susah. Mudah untuk buka. Mungkin kita nak buat satu helai sahaja daun. Kita dah ada 2 helai kat situ. Okey, kita ada 2 permukaan. Permukaan lapisan plastik dan juga satu permukaan lagi adalah daripada kotak tu sendiri ataupun kertas. Okey, kita akan lukis pada bahagian yang kertas dan warnakan juga pada bahagian kertas tersebut. Okey. Jadi di bahagian kotaknya ya cikgu? Okey. Baiklah, cikgu akan draw sedikit. Kita perlukan pensel lah kalau kita nak draw terpulang. Okey, kita buat simple saja. Untuk flora bingkai cermin ini. Okey, cikgu hanya menggunakan 2 daun yang besar.
Okey, kalau nak mudah sebenarnya kita boleh potong menggunakan pisau Pisau. atas Permukaan kaca. Tapi tak apalah, mandangkan penuh barang kat atas tu, Kita gunting je lah, kita cikgu. gunting sahaja. Okey. Okey, tengok Fika. Ya. Daun cikgu Dah siap potong. selepas dipotong. Aha, Okey, lepas ni kita nak warnakan. Okey, simple saja, buat je bentuk daun as long as ia boleh nampak seperti daun, dan itu daun lah. Okey. Okey, sebab lukis daun cikgu rasa perlukan shape bentuk daun saja. Bentuk daun saja. Okey. Dan kesan gerigi di hujung ataupun di luar. bahagian sisi. Okey. Okey. Cikgu, saya nak tanya, masa kita warnakan daun ni, adakah kita gunakan konsep yang sama seperti kita mewarnakan Daun yang sebelum tadi? ini. Ya, betul. Cumanya ini permukaannya ataupun surface-nya lebih besar. Besar, betul? Okey. Jadi kita perlu menggunakan berus yang lebih Besar. besar. Kalau Okey. tak sampai ke minggu Maghrib depan tak habis. siap. Betul, cikgu. Seronok sangat ni. Okey, so kalau Fika dapat lihat, cikgu akan gunakan warna hijau terlebih dahulu. Okey, lepas tu nanti cikgu akan mix juga dengan warna kuning, dan tone pekat dia warna apa? Warna biru. Okey. Fika dah semakin arif dengan Ah. apa yang kita boleh hasilkan. Itu Okey, cikgu. so- Banyakkan soalan kat saya Tak ada gurau je. Okey. Dan Okey. cikgu warnakan semua ya. Ha. Cikgu, tapi kan kalau contohnya kita nak buat yang ada bingkai, ada bunga-bunga dan juga ranting ni cikgu kan. Kalau kita nak letak di dinding contohnya, Ya. kita kena pastikan dia permukaan belakang tu rata ya cikgu. Selalunya demikianlah. Sebab nanti mudah untuk kita pasangkan hook ataupun pencangkuk ataupun tali untuk bergantung kemudian. Tapi kalau permukaan itu tidak sekata, dan agak Susah lah kan dia langgar dinding nanti. Itu tidak seimbang. Okey, kita Ya. dah warnakan keseluruhan surface tadi ataupun permukaan tadi dengan warna hijau saja, warna hijau semata-mata. Okey. Lepas ni kita akan buat tona dia ataupun tone dia. Okey. Sekarang cikgu letakkan warna kuning pada penghujung daun tersebut. Okey. Sekarang kemahiran kita untuk blend ataupun cikgu tak pasti apa istilah di dalam bahasa Melayu. Sekatakan. Okey, Betul ke cikgu? Kita nak nampakkan dia lebih ataupun flow tu lebih sekata. Ya. Okey. Dan yang penting kat sini Cikgu Nizam tengah menghasilkan tona pada daun. Yang seperti kita lihat, daun tidaklah berwarna hijau sekata sahaja. Boleh je kalau kita nak letak warna hijau yang flat, tapi nilai estetik tu kurang. Okey cikgu, ranting saya telah siap. Inilah hasil saya hari ini. Okey. Okey, saya keringkan ya cikgu, letak di Okey. tepi. Okey, kalau Fika dapat lihat, kita dah dapat satu tone Okey. yang lebih cerah pada penghujung daun. Sekarang kita nak dapatkan tone yang lebih pekat. Cikgu menggunakan warna biru. Tapi tak ada masalah kalau nak menggunakan warna hitam. Okey. Okey. Kita sapukan dan kemudian kita blend ataupun kata Fika tadi, kita skatakan. Okey, sekatakan. Okey, selepas sedikit kering nanti kita akan buat Urat daunnya. Okey, dengan adik-adik kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini bersama Cikgu Nizam di Club Craft Didik. Masih lagi di Club Craft Didik bersama Cikgu Nizam dan juga Kak Fika. Dan sekarang ni kita nak buat urat pada daun, Cikgu. Okey, sikit je Fika kalau kita nak hasilkan urat daun ni. Okey, first kita akan bancuhkan warna. Okey, kita perlukan warna hijau. Okey, warna hijau. Kemudian kita ambil sikit warna kuning. Warna kuning. Okay. Dan dia akan jadi? Kita akan dapat hijau yang lebih muda atau hijau, orang Melayu sebut apa? Hijau pucuk pisang. Pucuk pisang, ya. Okey. Dan kita perlukan sedikit warna putih. Sebab apa kita nak putih. buat, kalau Fika dapat tengok, daun tu bermula dengan urat yang lebih cerah. Kemudian baru cikgu render dengan urat yang lebih gelap. Menggunakan warna biru dan hijau. Tu yang nak nampakkan 3D-nya ya, Cikgu. Ya, kesan itu kita boleh dapat lihat. Kesan 3D itu kita boleh dapat lihat. Okey, Cikgu. Okay. So, cikgu dah dapat warna mudanya. Okey, ini kita akan gunakan untuk first layer untuk urat. Okey, baiklah. Okey,
jom kita aplikasikan ke atas permukaan daun. Okey, mungkin cikgu kena runcingkan sedikit penghujung beros tersebut. Ya. Okay, tak apa, cikgu lap sikit. Okey, cikgu. Okey, selalunya kita letak atas satu permukaan untuk kita dapatkan kesan ni. Ya. Seperti yang sebelum ini juga Cikgu Nizam membuat garisan di tengah dulu. Kemudian selalunya urat ini akan bersambung dengan bahagian bergerigi tadi. Kita sapu je, tak apa. Nanti untuk layer yang kedua, kita akan gunakan toner yang lebih pekat. Okey, Cikgu. Ada setengah penggiat seni mereka melarang penggunaan warna hitam. Kenapa tu, Cikgu? Sebab warna hitam disebut sebagai warna kotor. Tapi cikgu tak ada masalah sebenarnya, sebab sometimes untuk menimbulkan kesan monokromatik macam cikgu sebut sebelum ni, okey, kita perlu menggunakan warna hitam juga. Toner yang kedua. Itu warna yang lebih gelap sikit. Kita gunakan biru dan campuran hijau. Kita campurkan dahulu, lepas tu baru kita aplikasikan ke atas permukaan. Okey. Kita boleh letakkan warna. Okey, kemudian kita blend sikit. Blend sikit Okey, cantik, Cikgu. So, ini adalah antara cara bagaimana kita boleh mewarnakan daun dan juga merender urat daun tersebut. Okey, so kita dapat daun yang lebih besar daripada daun yang kita pernah buat dalam episod yang lalu. Cikgu. Okey? Cantik. Murid-murid cantik ke tak? Boleh ikut sekali ya teknik Cikgu Nizam pada hari ini untuk mewarnakan daun. Okey, Cikgu. Okey, Fika, kita dah selesai urat daun. Daun dah selesai, bunga dah selesai. Apa kita nak buat, Fika? Kita nak menggabungkan semua. Betul tak, Cikgu? Ya, okey. Sekarang kalau Fika dapat lihat, kita dah ada frame kat sini. Frame ini cikgu sudah tampalkan dengan double sided tape jenis foam. Oh, jenis foam. Sebab kita nak dia timbul sedikit. Ya. So, mungkin Fika boleh tolong cikgu boleh, untuk cikgu. Jom. mengupil Okey. surface ataupun lapisan yang atas sebelum kita tampalkan. Ya, cikgu. Okey. Okey, kita ada dua permukaan. Ini sebenarnya drawing board cikgu yang dah lama tak digunakan. So, kita dapat lihat ada kerosakan. Konsep kita melestarikan alam, recycle kita semula. Jadi cikgu menggunakan apa yang ada sahaja. Okey. Bingkai cermin itu melekat secara symmetrical ke atas permukaan board tadi. Okey, cikgu. Maksudnya kena daya pengamatan yang baiklah. Yang tekun juga dan tak bolehlah sengit sangat kan adik-adik. Cikgu rasa tepat dah tu. Betul, cikgu. Kelebihan sebab cikgu tinggi sikit, jadi cikgu boleh dapat lihat. Okey. Selepas kita tampalkan. Jadi? So, kita tampalkan terlebih dahulu ranting kita. Ranting kita. Kita boleh tampalkan pada permukaan bingkai kita. Okey. Menggunakan pistol perekat panas. Kita patahkan sikit. Okey. Wah. Okey, cikgu. So, kita kena menganggar komposisi yang kita nak mahukan. Untuk daun, kita menggunakan tape gun, tapi yelah, sebab gun, jadi bunyi dia kena agak bising sedikit. Bersedia untuk mendengarkan bunyi dia. Ya, cikgu. Kita boleh staplekan dahulu daun. Okey. Ini kita ada dua daun yang kita dah catankan tadi. Okey. So, kita boleh susun atur dia mungkin sebegini rupa. Kemudian kita staplekan pada permukaan board yang kita dah dah sediakan tadi. Okey, baiklah, cikgu. So, cikgu letakkan di atas permukaan dan cikgu menggunakan stapler untuk cikgu terkejut saya. Stapler gun tu. Gun memang bising Okey. Kita nak dia tidak tanggal dan memandangkan board kita ni keras. Betul. Jadi cadangan menggunakan staple gun ini adalah satu cadangan yang terbaik. Baik. Okey, kalau gunakan gam tak kuat. Kita dah dapat macam ni Ini daun yang kita dah warnakan tadi, kemudian kita dah tampalkan pada permukaan bingkai cermin kita. Okey.
Ranting yang pertama sudah pun ditampalkan atas permukaan. Okey. Mungkin tak apalah. Yang satu lagi kita tinggikan sedikit. Tinggikan sedikit ya. Okey. Okey. Yang nilai simetri pun kita tak perlu ikut sangat ya cikgu. Kalau nak betul. tinggi sikit, kurang sikit pun boleh. Betul. Mm-mm. Dua ranting yang kita telah glukan pada permukaan bot dan selepas ini tugas kita adalah untuk menampalkan ke semua bunga kita. pertumbuhan bunga kita. Okey cikgu. Okey. Jom kita menyusun sambil menyanyi lagu Seroja. Seroja cikgu. Mungkin cikgu boleh Mari mendengarkan. menyusun Wah. Seroja, bunga seroja. Okey, Fika. Ready? 1, 2, 3. Okey. Okey Fika, ini adalah hasil flora bingkai cermin yang kita dah hasilkan hari ini. Wah, cikgu sangat nampak nilai floranya. Betul. Kalau kita dapat lihat kesan susunan itu menimbulkan apa yang kita sebut sebagai tekstur ataupun tekstur tadi. Okey. Kan? Okey, penggunaan warna yang pelbagai kemudian disatukan atas permukaan bingkai ini kita sebutkan sebagai kesatuan. Kesatuan. Dari segi prinsip. Kemudian kita juga ada mengaplikasikan bahasa seni visual yang lain seperti shape ataupun rupa pada daun, kan? Okey, betul Tapi cikgu. Fika, idea Fika untuk meletakkan bunga di penghujung ranting ni nampak macam sangat estetik. Ya ke cikgu? Menarik ke? Cikgu suka. Okey. Okey, cuma mungkin Fika terkilan sikit sebab bukan warna pink. Tidak mengapa cikgu, asalkan adalah sedikit pink tu. Okey. Cikgu Nizam, kita telah pun sampai di penghujung rancangan macam Ya, biasa. Fika. Tapi jangan lupa cikgu, hashtag kita tu apa cikgu? Hashtag kita adalah seni untuk semua. Semua orang ada kesenian dalam diri dia. Ya, Okey, cikgu. hanya terpulang kepada masing-masing untuk mengekspresikannya. Betul cikgu, ekspresi seni dan apresiasi seni ni sangat penting ya cikgu. Ya, betul. Dan Supaya untuk apa yang kita buat itu ada pengisiannya. Baiklah cikgu. Okey. Assalamualaikum semua. Kita akan jumpa lagi selepas ini di episod Club Craft Didik akan datang. Dan cikgu, saya Syafiqah Farahin. Dan cikgu adalah Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Bye. Bye. Didik TV KPM